Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah e-folio kami untuk kos MPU 23052, Sains Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam. Kami mengupaskan topik 4 iaitu prinsip, syariah dan etika Islam dalam sains teknologi dan kejuruteraan, serta topik 5, kaedah fiqh dalam sains teknologi dan kejuruteraan. Pensyarah penilaian ialah Encik Hamdan bin Zakaria. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Muhammad Fahmi bin Rosli, 18 DDK 21 F1036, serta Ahmad Syahrul Farhan bin Muhammad Asrar, 18 DDK 21 F1008, dan akhir sekali Muhammad Rifki bin Abdul Razak, 18 DTK 21 F1061. Pengenalan. Islam merupakan agama dan cara hidup yang sumul atau menyeluruh, di mana semua aturannya telah ditentukan dalam segenap aspek kehidupan manusia yang mencakupi persoalan akidah, ibadah, akhlak hinggalah kepada urusan kemasyarakatan dan kenegaraan yang merangkumi domen ekonomi, pendidikan, politik dan sosial. Sumber hukum dari Al-Quran dan Al-Sunnah merupakan pedoman yang terbaik kepada manusia, di mana ia merupakan wahyu Allah SWT yang mengandungi penjelasan hukum bagi setiap persoalan dalam kehidupan seharian. Pensyariatan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah terangkum dalam dua komponen, iaitu Al-Tawabib yang tetap dan kekal dan juga Al-Mutakhayyirat yang boleh berubah. Al-Tawabib adalah fundamental Islam yang merupakan rukun, asas dan prinsip agama yang tidak berubah hingga ke hari kiamat. Manakala Al-Mutakhayyirat adalah dua cabang-cabang atau furu hukum yang boleh berubah mengikut keadaan, suasana dan juga zaman. Hukum yang boleh berubah adalah tertakluk kepada waqi atau realiti semasa yang biasanya merujuk kepada nilai semasa, budaya, adat atau urf serta keperluan sesebuah masyarakat di sesuatu lokaliti. Perubahan ini adalah bertujuan menjaga kemaslahatan hidup manusia serta hidup manusia sesuai dengan tujuan syariat yang diturunkan. Okey, nama saya Muhammad Rifki bin Abdul Razak. Nombor metrik 18 DTK 21F1061. Kita teruskan dengan prinsip syariah, iaitu yang pertama adalah Rabbaniyah, iaitu ketuhanan. Kedua ialah Wasatiyah, iaitu kesederhanaan. Yang ketiga adalah Tawazun, iaitu keseimbangan. Keempat adalah Mizan, iaitu kesetaraan. Yang kelima adalah mutlak, iaitu kekal. Yang keenam adalah murunah, iaitu anjal. Okey, seterusnya ialah peranan syariah, iaitu ada 6. Yang pertama ialah memelihara agama. Kedua, memelihara maruah. Ketiga iaitu memelihara nyawa. Keempat adalah memelihara akal. Kelima adalah memelihara keturunan. Yang keenam adalah memelihara harta. Okey, kita teruskan lagi dengan pelaksanaan syariah. Yang pertama adalah utamakan yang utama. Yang kedua adalah
Matlamat tidak menghalalkan cara. Yang ketiga adalah pelaksanaan kajian menepati syariat. Yang keempat adalah mencegah lebih baik daripada mengubat. Yang kelima ialah akidah diutamakan, syariat didahulukan. Okey, seterusnya kita pergi kepada konsep asas kaedah fiqh, iaitu ada 5. Yang pertama ialah setiap sesuatu itu bergantung pada tujuannya. Yang kedua, keyakinan tidak boleh disingkirkan dengan syak. Yang ketiga, kesukaran menjadi sebab kepada kemudahan dan keringanan. Yang keempat ialah kemudaratan hendaklah dihilangkan. Yang kelima ialah adat dijadikan sebagai rujukan hukum. Okey, seterusnya kita pergi kepada pembahagian adat dan uruf. Yang pertama adalah adat am, iaitu kebiasaan yang diterima umum. Yang kedua ialah adat khusus, iaitu sesuatu yang terpakai dan difahami oleh sesetengah masyarakat. Yang ketiga adalah adat sahih, iaitu sesuatu adat yang tidak bercanggah dengan nas syarak atau prinsip syariat. Yang keempat adalah adat fasik atau rosak, iaitu sesuatu adat yang berlawanan atau bercanggah dengan nas syarak atau prinsip syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syarul Farhan bin Muhammad Asrar. Jadi saya akan menerangkan bahagian isu yang dihadapi oleh masyarakat. Isu yang dihadapi oleh masyarakat ialah pertama, tidak menutup aurat di sosial media. Prinsip syariah iaitu Rabbaniyah menerangkan bahawa seluruh ciptaan alam adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebagai khalifah tertakluk kepada peraturan miliknya, iaitu wajib menutup aurat. Jadi, syariah juga berperanan dalam memelihara keturunan dan maruah. Syariat Islam dengan tegas memutuskan untuk mengharamkan apa jua bentuk tindakan yang merosakkan keturunan. Oleh itu, hukuman haruslah diberikan kepada individu yang melakukan kesalahan tersebut kerana ianya termasuk dalam kes hudud atau ta'zir. Bagi isu yang kedua pula ialah Botox. Botox adalah satu kaedah rawatan untuk menegangkan kulit muka dengan memasukkan toksin supaya garis-garis kedutan pada wajah dapat dihilangkan. Hukum mengambil suntikan Botox adalah haram mengikut syariah kerana mengambil Botox tidak mematuhi peraturan am dalam proses menjadi dan mencantikkan wajah yang dibenarkan dalam Islam. Ia juga merupakan satu perbuatan yang sengaja menolak sunnatullah dan mengubah apa-apa yang Allah telah jadikan, dan seolah-olah individu itu tidak bersyukur dengan segala kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, jawatan kuasa Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan bahawa suntikan botox untuk tujuan kecantikan dan kosmetik adalah haram, bahawa ia mengandungi bahan yang meragukan dan bersifat najis. Tetapi jika ia digunakan untuk tujuan perubatan dan penggunaannya dikategorikan dalam keadaan darurat dan berdasarkan keperluan, maka ialah diharuskan. Kesimpulan, penggunaan kaedah fiqh dalam sains, teknologi dan kejuruteraan merupakan sesuatu yang perlu diambil kira oleh setiap saintis, teknokrat dan jurutera. Pengaplikasikan sains dan teknologi serta kejuruteraan oleh manusia perlu dilihat terlebih dahulu kesan langsung dan sampingan ketika pelaksanaannya. Pemakaian kaedah fiqh dalam bidang sains dan teknologi dan kejuruteraan juga haruslah didasari dengan kefahaman yang mendalam, mengandungi sesuatu kaedah yang akan diguna pakai. Hal ini perlu bagi memastikan segala kajian dan tindakan yang dilakukan menepati kaedah syarak dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat, iaitu untuk memelihara agama, nyawa, akal, keturunan
dan harta serta kemaslahatan lain. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.